Hari ini kita akan masuk tajuk kecerunan dan luas bawah graf bab 6 form 5. Tajuk ni dianggap agak mudah tetapi ada formula yang perlu dihafal. So hafalan dia seperti berikut. Kita ada dua jenis graf dan graf tu ialah laju dan juga jarak. Kat sebelah kanan ni adalah laju, ada lagi satu yang berkaitan dengan jarak. Nanti kita tengok kemudian. Cuma cikgu nak terus tackle formula. So formula kita ada, just ingat formula dia ialah rupa seperti seekor sotong. Sotong dia ada kepala, dia ada leher dan dia ada jari. Dekat bawah tu bukan kaki sebab dia gunakan benda tu untuk makan juga. So cikgu anggap itu sebagai jari. So kita punya hafalan sebenarnya datang daripada KPL, L dan J. Yang mana KPL ialah kadar perubahan laju dan L ialah laju dan J adalah jarak. Formula ni boleh jadi kita turun ke bawah ataupun kita naik ke atas. Just bayangkan kalau kita turun ke bawah ataupun kita jatuh. Bayangkan seekor sotong yang jatuh. Dia jerit apa? Biasanya apa-apa yang jatuh akan jerit. Betul, dan ialah area luas. Betul, dalam luas kita ada 3 jenis, iaitu segi 4, segi 3 dan juga trapezium. Dan manakala kalau kita mendaki, bayangkan sotong yang sedang mendaki. Susahnya kaki dia banyak tu sini. So bila kita mendaki, kita akan mengerut bunyi dia ger, dan ger ialah gradient. Ya, betul, kecerunan. Maka di situlah kita dapat dua formula kita, sama ada naik atau turun. M sama dengan Y tolak Y, X tolak X. Luas macam biasa, cuma untuk trapezium ingat formula dia ialah 1/2 atas tambah bawah yang selari, A tambah B darab dengan C yang tepi ya. So atas bawah adalah berkaitan dengan yang selari. Okey, kita dah boleh jawab banyak bentuk soalan, tetapi ada juga basic-basic yang berkaitan seperti formula form 3 ataupun sekolah menengah rendah, iaitu jarak laju masa, yang mana L ialah laju, J ialah jarak dan M ialah masa. Unit kena hati-hati sebab unit kita ada kilometer, meter, sentimeter, tapi sentimeter jangan pakai. Kalau kita ke arah kanan darab 100, 1000, ini darab dengan 100, sebaliknya ialah bahagi dengan nilai yang sama, bahagi 1000 dan ini 100. So ni basic yang perlu tahu juga. Boleh juga jadi diminta purata laju, maka dia bersamaan dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Formula ni diberi dalam periksa, saya tak payah hafal. Yang perlu hafal yang sebelah atas ni. Okay, so jom kita dah boleh cuba jawab beberapa soalan. Kita menambah formula dari situ kalau perlu. So contoh soalan yang pertama ni kita ada graf laju. So that means dalam formula kita punya struktur dia KPL LJ. Laju maksudnya kita berada dekat tengah-tengah. Kita mungkin akan turun bawah atau naik atas bergantung kepada soalan. Okey, contoh soalan A. Dia minta nyatakan tempoh masa laju seragam. Seragam maksudnya yang flat. Dia tak naik, tak turun. So flat dekat sini dan dia adalah tempoh masa. Masanya ialah 8 tolak dengan 5. So 8 tolak 5 dapat pada 3. Jangan lupa tulis unit saat. Soalan ni tak apa bagus, dia tak tulis unit. Patutnya tulis unit ya. Bagus. So seterusnya, hitungkan kadar perubahan. Kat sini ada perkataan kadar perubahan laju. Dia kata pengurangan. Pengurangan sini kena hati-hati sebab maksudnya negatif. Jadi jawapan dia jangan tulis negatif. Dia minta 8 saat yang terakhir. 8 saat terakhir mewakili kawasan ni. Tapi jangan tengok bawah tu ya. Memang 16 tolak 88, tapi kita nak dalam graf. So graf tu daripada titik atas ke titik bawah. Jadi perlukan koordinat. Koordinat yang atas ni adalah 8, 15 dan yang bawah ni ialah 16, 0. Masuk dalam formula apa? Formula kecerunan. Kenapa pula? Sebab kita adalah laju dan dia minta kadar pengurangan laju yang berada dekat sebelah atas. Sebelah atas kita naik atas. Ingat tak kalau naik atas kita pakai formula apa? Kita cari gradient dia. Ya betul. So kita masuk dalam formula gradient. M sama dengan Y tolak Y, X tolak X. Pakai koordinat yang mana satu? Ya, pakai koordinat 2 titik ni. Sebab 8 saat yang terakhir kan. Masukkan tanpa segan silu. 15 tolak, tak muat bawah tu, 15 tolak 0, 8 tolak 16. So kita akan dapat jawapan 15 per negatif 8. Tapi walaupun ini jawapan dia unit, soalan ni silap ya. Patutnya dia tulis unit MS negatif 2 dalam soalan tu sendiri. Tapi dia tak tertulis, maksudnya ada typo. Namun demikian jawapan ni jangan diambil. Diambil apa cikgu? Negatif jangan ditulis. Kenapa pula? Sebab dia dah tulis dekat sebelah atas ni negatif. Jadi kita jangan tulis. Kalau tak dia jadi salah. 15 per 8 MS negatif 2 sahaja jawapan dia. Okey. Bagus. So sambung. Hitung nilai H jika jumlah jarak. Jumlah jarak yang dilalui pada keseluruhan perjalanan ialah 155. Bila dia cakap jumlah jarak, periksa balik semula formula kita. KPL, LJ, kita dekat tengah-tengah sebab ini adalah paksi Y dia ialah laju. Dia minta jarak. Jarak berada di sebelah bawah. Jarak. Dan kita kena cari apa? Kalau jatuh kita jerit area. Betul, luas. Namun demikian, oleh kerana ada pertambahan perkataan jumlah jarak, maka kita akan cari jumlah area. Betul. So jumlah area dia, kena tengok atas ni. Okey, ada bentuk trapezium. Cikgu zoom up sikit. Zoom up lagi. Tak boleh.
Okay, trapezium cikgu kena lukis sikit-sikit dia. Tinggi sebelah kiri ialah H, tinggi sebelah kanan dia ialah 15. So ini adalah H, ini adalah 15. Sama juga ni 15 dan segitiga pun 15 sebab semuanya kongsi ketinggian 15 yang sama. Ni, okey. Lepas tu senang cikgu labelkan ni A, B, C. Panjang A kat bawah sini adalah 5. So ni adalah 5. Kemudian yang B panjang kat bawah dia tadi kita dah kira sebagai yang ni 8 tolak 5, 3. Dan segitiga ni ialah 16 tolak dengan 8, kita dapat 8. So C 8. Jumlah luasnya campurkan semua ni akan dapat apa kelas? 155. Betul. So kita masuk dalam formula. Trapezium 1/2 hasil tambah selari mana? Yang ni dengan ni selari. So H tambah 15 darab dengan 5 campur. Untuk yang ni pula B ialah panjang 3 kali lebar 15 campur segitiga 1/2. Cikgu tulis C kat bawah ni. Panjang dia 8 kan? 8 sebab 16 tolak 8 dapat 8. 8 kali 15. 155. Jangan lupa yang 155 sebelah kanan. Kita tak perlu kembangkan, boleh terus pakai alpha x calculator. Ingat lagi tak cara pakai alpha x calculator? So kita dapat jawapan H sama dengan 5. Alhamdulillah. Teruskan kepada soalan nombor 2 sebelah kanan. Soalan A, nyatakan laju seragam. Laju seragam dia minta yang mana? Bila dia cakap seragam maksudnya yang flat. Flat ada dekat sini. Cuma dia mungkin minta masanya, tapi ini sekali dia tak minta masa kan? Dia minta lajunya. So kita tengok sebelah sini, 6. Jawapan dia 6 saja. 6 ms negatif 2. Soalan B adalah sama seperti yang sebelum ni, boleh cuba buat. Dan C pun adalah sama seperti sebelum ni, boleh cuba buat. Tetapi kena hati-hati, dia tak minta jarak seluruhnya, dia minta dalam tempoh 24 saat. Ya ke 24 saat tu? Buat lawak. Okey, 24 saat ialah semuanya. So kita nak kena cari luas semua ni. Sama macam soalan sebelum ni, boleh cuba buat. Bagaimana untuk soalan yang ada 2 graf dalam satu? Nampak menakutkan ya? Sebenarnya biasa je, cuma kena hati-hati tak keliru. Cuba cikgu labelkan yang warna kuning ni sebagai siapa? Dia kata MN ialah L. So ini adalah L punya. Manakala PQR ini adalah PQR ialah K punya. Okey. Nyatakan laju seragam objek K. So objek K dia adalah yang warna biru, yang flat dia. Flat dia ialah dari P sampai Q. Okey, betul? Ya betul. So dia nak apakah laju seragamnya? Kita tengok laju kat sini. So jawapan dia 14. Jangan lupa tulis unit ms negatif 1. Mudah saja. Lepas tu hitung kadar perubahan laju KPL. Ingat lagi? So sama macam sebelum ni. Soalan C nampak menarik sikit. Dia kata cari nilai T diberi jarak yang dilalui oleh objek K adalah sama dengan jarak yang dilalui oleh objek L. Allah, macam mana nak buat ni? So dia cakap jarak ialah, ingat lagi formula KPL LJ. Kalau ini adalah graf laju, sebab paksi Y dia lah laju, dia minta jarak, maksudnya dia nak luas. So maksud dia dalam soalan ni ialah diberi luas yang dilalui oleh objek K adalah sama dengan jarak ni, maksudnya apa? Luas yang dilalui oleh objek L. So jom tengok apakah bentuk K dan L. K bentuk dia trapezium ke bawah. Ini adalah K punya. Dan L segitiga. Dia kata luasnya sama. Jom kita lengkapkan sisi-sisi. Untuk K, panjang dia 20-25. Okey. Maksudnya atas sini 20, bawah sini 25. Dan tinggi dia adalah 14. Actually 14 ni bukan tinggi tau. Dia juga ada nama lain. Selain daripada tinggi, namanya ialah lebar. Dan segitiga ni pula. Segitiga panjangnya ialah T. Dia tulis T sebab awal dia kosong, paling hujung dia ialah T. So panjang dia ialah T saja. Tinggi dia adalah 18. So pakai formula. Trapezium 1/2 selari atas campur yang bawah. Yang ni dengan ni selari 20 campur 25. 14 sama dengan 1/2. Segitiga panjang ialah T kali tinggi. Pakai alpha X lagi sekali, kita terus dapat jawapan tanpa hilang markah. T sama dengan 35. Ya, cuba buat ya. Siapa tak dapat alpha X bagi tahu cikgu. Sifar. Ya, so itu adalah bentuk graf laju. Bagaimana pula untuk graf jarak masa? Untuk masa pula, kita tak banyak yang kita boleh buat. Sebab ialah KPL, kadar perubahan laju dengan jarak. Jarak, kalau graf paksinya sudah jarak, J, jarak. Sana cikgu tak faham. Dia tengok bawah ni. Kan nampak tu ada, dia kata jarak. So actually soalan tu tak boleh buat banyak benda sebab dia hanya boleh naik atas saja. Dia tak boleh turun bawah. So hati-hati, soalan tu kadang-kadang dia kelirukan kita dengan menanya aspek-aspek seperti pertukaran unit macam cikgu maklumkan tadi, juga pertukaran masa. So contoh kita ada masa dalam bentuk hari, jam, minit ya. So minit, jam, minit darab 60. Tapi kadang-kadang ni mengelirukan pelajar jam, minit, saat. Cikgu ada cara yang lagi mudah iaitu gunakan kalkulator. Butang bubble. Contohnya kalau cikgu ada 2 jam 30 minit tambah lagi 40 minit, korang boleh tekan kalkulator tersebut. Rupa dia jadi macam ni tau. Tekan 2 bubble. Cikgu panggil ni bubble tau. 2 bubble, 30 bubble. Campur 40 minit. Berapa jam? Tak ada jam. So tulis kosong bubble mewakili kosong jam.
40 bubble. So kita gunakan ni, maksudnya 0 jam 40 minit dan tekan sama dengan kalkulator terus bagi jawapan dalam bentuk jam minit. Kalau anda tak nak jam minit, anda boleh tekan butang ABC dan dia akan bagi bentuk perpuluhan sahaja. Ataupun kalkulator yang baru ni tekan butang SD. Siapa yang tak faham boleh WhatsApp cikgu terus ya. So apa contoh soalan dia cikgu? Contoh soalan nombor 8, ini SPM 2014. Dia suruh kita lengkapkan jadual. La haula wala quwwata illa billah. So dia kata pukul 13 jam dia mulakan perjalanan. Perjalanan 212 km dari Air Keroh ke Rawang. So maksudnya titik yang paling atas ini adalah Air Keroh dan bawah sekali ialah Rawang. Itu cara kita baca graf jarak. Yang atas ni ialah satu lokasi dan bawah ni adalah satu lokasi. So dia kata dia berjalan memulakan perjalanan pukul 13 jam. Lepas tu dia makan tengah hari R&R setelah memandu sejauh 90 km. Kalau dia dah memandu 90 km, so jarak yang asalnya 212 semakin berkurang sebab dia telah melalui berapa jarak. Jadi M bersamaan dengan 212 tolak dengan 90. Kita dapat jawapan 212. Lepas tu dia kata dia makan dekat R&R. Bila dia makan, dia rehat. Bila rehat, graf dia adalah flat. Tak bergerak juga, maksudnya yang flat ya. Dan dia kata ini berlarutan selama, cuba kira daripada sini sampai sini. 1410 tolak dengan 1 tolak dengan 300, kita dapat 110. Bermaksud apa ni? 1 jam 10 minit. Jadi dekat bawah ni dia nak tulis apa? Oh, dia punya masa semua dalam minit sahaja. Maksudnya yang kita kira tadi 1 jam 20 minit sebelah atas ni kena tukar, dia jadi 60 minit campur 10 minit, maka dia jadi 70 minit. Patutlah dekat bawah ini ditulis 70 sebab dia dah melalui 70 minit. Dia rehat berapa lama ya? Dia rehat daripada ini sampai ini. Kalau tolakkan 1445 tolak 1410, kita dapat 35. Maka dekat bawah ini N itu kita akan tulis 70 campur 35 sebab dia rehat 35 minit campurkan kita dapat 105. Dan itu sepatutnya tempat kita berhenti tadi kat sini. Cikgu terlajak. Bagus. Lepas tu dia kata dia meneruskan perjalanan untuk lagi 122 km. Oh, memang betul lah sebab sini kan 122. So 122 meneruskan perjalanan sampai dia tiba di rumah emak. That means sampai ke destinasi. Maka kita kena sambungkan titik daripada atas ni, daripada sini sampai ke bawah. Sebab dia dah sampai ke destinasi yang lagi satu yang berada dekat bawah sekali. Kadang-kadang graf dia naik ke atas, dia boleh juga turun ke bawah. Sama juga ya, untuk graf jarak dia boleh baca macam tu. So soalan A, yang pertama disuruh lengkapkan MN, cikgu sudah lengkapkan MN. Lepas tu disuruh lengkapkan juga, cikgu sudah buat. Kemudian soalan B, hitung purata laju. Ingat lagi tak formula purata laju? Datang daripada form 3 punya formula, jarak laju masa. So purata laju kat sini, purata sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. So jumlah jarak kita, cuba tengok purata laju, jumlah jarak bagi jumlah masa. Jumlah jarak dalam gambar rajah ialah 212 sebab itulah jumlah perjalanan dia daripada atas sampai ke bawah. 212. Unit dia ialah kilometer, sama dengan kehendak soalan tu dia nak kilometer juga. Bagus. Manakala yang bawah ni jumlah masa. Jumlah masa ialah 195 minit. 195 minit itu adalah salah sebab kita punya unit dia nak dalam jam. Jadi kita kena bahagi 60 dekat sebelah bawah ni. Bahagi 60. Cara lain untuk tekan ialah tekan butang bubble. Kosong bubble maksudnya kosong jam, 195 minit. Bubble lagi sekali, tekan sama dengan, kalkulator akan bagi jawapan kosong jam 3 jam 15 minit. Okey, kita tak nak minit juga kan? So korang boleh tekan butang SD. Tekan butang SD dan kita akan dapat jawapan 3.25. Butang SD kadang-kadang kalkulator yang baru, tekan SD, yang lama tekan ABC. Tak silap cikgu. Ya betul, tekan ABC. So dapat 3.25, maksudnya 212 bahagi 3.25 dan dapatlah jawapan 65.23 km per jam. Alhamdulillah, senang saja untuk graf jarak. So dekat dalam graf ni, dalam soalan cikgu ada bersih yang ada 2 garisan. Nampak menakutkan tapi sebenarnya steady saja ya. Steady saja. Contoh cikgu, contoh. Okey, contoh soalan nombor 10, soalan jarak yang terakhir sekali. Dia bagi tahu OABD ialah kereta. Mana? OABD. Ish, bahaya betul lah sebab kita baca kan B sampai D ke atas. Ini adalah kereta. Manakala
OBC ialah motosikal. OBC motosikal. Motor. Bagus korang label macam ni dalam periksa. Nyatakan tempoh masa kereta itu pegun. Pegun maksudnya tak bergerak, maksudnya dia flat. So flat kereta ialah daripada A sampai ke B. Dia nak dalam minit. So bacalah 1.2 tolak 0.5. Dapat jawapan terus. Jawapan dia 0.7 jam. Tapi dia nak jam ke? Tidak. So dia nak minit. So korang kena darabkan dengan 60. 0.7 darab 60. Kita dapat 42 minit. 42 minit. Kita kena ikut unit dia. Jangan tulis MIN saja, mesti tulis penuh. Kalau dia minta singkat, kita bagi singkat. Hitungkan laju purata. Lagi sekali kan, laju purata ialah jumlah jarak. Laju purata. Jumlah jarak bagi jumlah masa. So jumlah jarak kita berapa? Jumlah jarak kereta itu yang kereta. So kereta perasan tak dia bergerak serendah-rendah. Daripada sini kita starting, dia naik sampai ke atas itu. Maksudnya 60 km. By the way, kelas hati-hati ya. Kalau dia bergerak ke atas 60 km, lepas tu dia patah balik ke bawah 60 km, maksudnya jumlah jarak dia, jumlah jarak ialah 60 campur 60. Takkanlah dia tak pergi mana-mana kan. Kalau kita kata 60 tolak 60 jadi kosong, nanti macam dia tak pergi mana-mana. So actually dia ada jarak dia 120. Itu contoh lain. So kereta tu dia bergerak, jumlah jarak dia ialah 60. So 60 unit di kilometer. Ya betul, sebab dia tak ada, dia tulis kat sini kilometer. Jumlah masa dia berapa? 1.8 jam. Ya, 1.8 jam. Itu jumlah masa kereta sampai hujung. 1.8 jam. Kita kira dan terus dapat jawapan 33.33. Untuk map moden kita ambil dua tempat perpuluhan sahaja yang dibundarkan. Bagus. Soalan C. Unit cikgu tak nampak tadi yang ada kat sini kan. Unit dia sama seperti ini. Pada masa tertentu mereka kedua-duanya berada kat lokasi yang sama. Cari jarak antara lokasi itu dan bandar P. Cari jarak antara lokasi, maksudnya lokasi pertemuan dengan bandar P. Mana ni? Okay, so lokasi pertemuan dia dekat B. Sebab dia bertindih kat situ kan. Yang permulaan ni kita tak anggap sebagai bertindih. Dan dari bandar P. So kalau anda baca soalan, kedua-dua kenderaan ini, cikgu tengah baca ni, kedua-dua kenderaan ini bertolak dari bandar P. So maksudnya bawah ni adalah bandar P, atas sini adalah dia tak cakap. So tak apa, ni dia tak ada beritahu apa kawasan dia nak pergi. So jarak daripada daripada bawah sampai ke B ialah 20 saja kan. Tu dia. Oh senang saja. So tulis 20 bawah. Nyatakan masa yang diambil oleh motosikal itu untuk sampai ke lokasi itu. Motosikal nak sampai ke lokasi. Mana motosikal? Motosikal tadi warna biru. Warna biru untuk sampai ke lokasi pertemuan B 1.2 kan perjalanan dia. 1.2 jam. Itu saja, Masya Allah. Alhamdulillah, soalan ni kira agak senang untuk dikuasai. Buat banyak latihan, WhatsApp cikgu kalau tak dapat ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.